Baju kebaya, kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, 5 tertegak, penyatu rakyat berbilang bangsa. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Rukun negara, prinsip utama, pemakin keamanan negara kita. Jutaan apresiasi diucapkan kepada barisan pimpinan majlis, staf hakim yang sentiasa berpaksikan pada keadilan dan berintegriti. Saudara penasihat yang semestinya menjunjung prinsip al-as, para peserta yang kami kagumi. Seterusnya, para hadirin yang kami hormati serta segani sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya kami di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi menyampaikan pidato kami yang bertajuk Rukun Negara Asas Perpaduan Rakyat. Hadirin sekalian, Tun Abdul Razak pernah menyatakan bahawa rahsia kesempurnaan rukun negara terletak pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Sebelum kata panjang berjela, izinkan kami mentakrifkan rukun negara dari segi bahasa secara konseptualnya. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, rukun didefinisikan sebagai tiang, asas ataupun dasar. Manakala negara pula merujuk kepada masyarakat daripada kawasan tertentu di bawah naungan kerajaan tertentu. Komprehensifnya di sini, negara merupakan ideologi kebangsaan yang berpaksikan pada perpaduan, bertunjangkan pada kesepakatan seperti kata bagai aur dengan tebing, isi dengan kuku, dakwat dengan kertas. Kita semua berpisah tiada. Hadirin yang dihormati sekalian, peristiwa 13 Mei 1969, episod duka untuk semua. Saat Malaysia masih muda seperti bayi kecil yang baru mengenal dunia. Tiada siapa dapat menyangka babak gelap ngeri dalam sejarah apabila kita diuji dengan peristiwa pertelingkahan antara kaum dan telah meragut lebih 670 nama. Namun hilang gelap terbitlah terang. Fajar 31 Ogos 1970, kita bangkit atas dasar 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, kini bagi merungkai kepentingan dan membuktikan kemampuan rukun negara, 5 perspektif hujah kami unjurkan. Pidato pada hari ini saya buka dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Terbuktilah bahawa agama amat penting dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan bebas di negara ini, sekaligus membuktikan masyarakat di negara kita mengamalkan sikap toleransi yang tinggi kerana tidak membeza-bezakan warganya. Hadirin yang dimuliakan, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru agar rakyat Malaysia untuk sentiasa mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin dan tanah air. Prinsip kesetiaan inilah yang dapat membangunkan negara sendiri. Rakyat yang bersemangat seperti ini lah yang dapat memimpin negara kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Maksudnya di sini, setiap rakyat perlulah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat perlulah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dan keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Setiap rakyat pastinya berada di bawah naungan perlembagaan negara yang semestinya menjaga hak-hak dan keistimewaan setiap rakyat.
Para hadirin bestari yang saya kasihi, masuk kanak kambing mengembek, masuk kanak kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan A, jangan pula dibuat nyabi. Maksudnya ingin saya sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri dan berasaskan kepada perlembagaan negara. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat pasti akan berusaha untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Perkara ini termaktub dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Keharmonian dan keamanan negara juga dapat dijamin jika masyarakat melaksanakan prinsip yang keempat ini. Kesopanan dan kesusilaan adalah prinsip terakhir dalam rukun negara selaras dengan hujah kami yang terakhir pada hari ini. Pengamalan prinsip ini membolehkan rakyat berbilang kaum di negara kita mengamalkan sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Oleh itu, tidak wajar sesuatu kaum di negara kita membangkitkan isu yang dianggap sensitif agar ketenteraman rakyat sentiasa terpelihara. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berasaskan ideologi negara yang dapat membangunkan negara dan membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya komitmen padu dan perpaduan yang kukuh oleh rakyat Malaysia, maka matlamat Malaysia untuk membentuk rakyat yang disegani di dunia tidak akan menjadi omongan kosong seperti angau-angau Mat Cenin. Lingkaran hikayat, sempadan si genting, sejarah keagungan, gangga negara. Kemakmuran rakyat, aspek terpenting, membentuk kekuatan kestabilan negara. Pidato kali ini kami tamatkan dengan kiriman salam penuh kasih. Sekian, terima kasih.